Kalau dulu Zaid Hamidi selepas pilihan raya negeri Sabah, okay, hujah yang diketengahkan oleh Zaid Hamidi adalah kita tidak perlu tergesa-gesa mengadakan pilihan raya atau membubarkan parlimen kerana prioriti adalah untuk menjaga kebajikan rakyat dan menunaikan tanggungjawab sebagai pihak pentadbiran dalam menjaga kesejahteraan rakyat disebabkan kini wabak COVID menggila. Itu baru je Zahid memberitahu dan itu adalah keputusan UMNO yang diumumkan oleh Zahid. Tetapi oleh kerana keadaan dah genting, ya, maka tiba-tiba Zahid boleh keluar kenyataan yang amat pelik yang bercanggah dengan pengumumannya dulu, iaitu kita perlu dia mempersoalkan mengapakah pihak pentadbiran ni takut nak ada pilihan raya ketika wabak pandemik COVID ni, sedangkan 30 negara di serata dunia dah adakan pilihan raya umum. Jadi dah teramat terdesak. Dan dalam keterdesakan itu Zahid dah mengeluarkan pelbagai kata-kata yang pelik yang sebenarnya mencerminkan misi tersirat tim A UMNO, termasuklah kemungkinan bekerjasama dengan DAP dan PKR. Ini sekaligus bermakna apa yang saya beritahu selama ini adalah benar, satu-satu dia menjadi benar, iaitu Zahid bersekongkol dengan Anwar. Dan itu memang terbukti secara bertulis apabila keluar satu surat yang di mana Zahid dan Najib menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar Ibrahim, ya, untuk jadi Perdana Menteri ke-9. Okay? Dan surat itu dikatakan sampai ke pihak istana. Dan Zahid melakukannya secara senyap tanpa pengetahuan ahli-ahli parlimen UMNO secara keseluruhannya. Jadi sekarang ketika berlaku langkah Perak, yang langkah Perak ni arkitek dia memang Zahid juga, orang Zahid juga. Mereka menjatuhkan mantan Menteri Besar Perak, Peja, dan kemudian Zahid mengumumkan bahawa dia mempertimbangkan kerjasama dengan DAP. Malah memang berlaku sekongkol antara UMNO dengan DAP di Perak, dan memang Zahid cuba berbincang untuk mewujudkan satu gabungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Perak, dan berharap agar Perak menjadi negeri contoh bagi gabungan itu supaya benda ni menjala ke peringkat pusat, supaya DAP pusat, Barisan Nasional pusat seluruhnya bersetuju untuk berganding bahu, sebab mereka terdesak nak jadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri, sebab Zahid nak selamatkan Tengkuk, Najib nak selamatkan Tengkuk. Jadi ini adalah komplot melibatkan Zahid, Najib dan Anwar. Tapi apabila semua rancangan dah gagal, maka Zahid dah terdesak, keadaan dah jadi genting. Dan bila keadaan dah jadi genting, tiba-tiba rancangan berubah. Pada asalnya mereka hendakkan pilihan raya selepas mereka dah buat keputusan seandainya Anwar gagal mendapatkan sokongan majoriti, maka mereka akan tunggu sehingga bulan Februari sebelum supaya angka COVID akan menurun, dan kemudian mereka akan mencetuskan pembubaran parlimen dengan cara menarik sokongan dari Perikatan Nasional. Sebab Zahid yakin selepas angka COVID menurun, sekiranya mereka tarik sokongan daripada Perikatan Nasional dan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin jatuh, maka Yang di-Pertuan Agong akan bersetuju untuk bubarkan parlimen. Jadi dia tak berani lakukan sekarang. Tetapi saya dah bongkarkan berlaku semenjak 2-3 hari ini telah wujud satu kumpulan pemisah. Memang, ya, bahagian-bahagian UMNO di seluruh Malaysia, 189 daripada 191 dah kata mereka tolak kerjasama dengan PPBM di PRU15. Tetapi sudah wujud banyak kumpulan pemisah yang tak mau tunggu sampai PRU15, mereka memberi kata dua. Dan saya sebelum mereka memberi kata dua ni, saya dah beritahu benda ni akan terjadi, iaitu kumpulan pemisah ni akan memberi kata dua kepada Zahid. Tarik sokongan daripada Perikatan Nasional sekarang atau sesuatu akan berlaku. Nah, walaupun kumpulan pemisah ni belum lagi memberikan kata dua ni kepada Zahid, tetapi ada 2-3 pemimpin daripada kumpulan pemisah ni sudah menyuarakan perkara tersebut di umum. Contohnya pengerusi UMNO Kelantan, ya, Ahmad Jazlan, hari ini dah katakan kalau parlimen tidak dibubarkan sebelum hujung Januari ini, beliau akan tarik diri dari jawatannya di dalam kerajaan. Tengku Razali Hamzah pun dah keluarkan kenyataan bahawa
tak perlu perlu ditarik pilihan raya diadakan. Kalau pilihan raya tak diadakan dengan kadar segera, maka UMNO perlu tarik sokongan daripada Perikatan Nasional. Jadi ini membuktikan sekali lagi bahawa saya tidak menipu, dan Zahid tahu perihal kewujudan kumpulan pemisah ni. Jadi pada asalnya, oleh kerana semua rancangan Zahid dah gagal, sebab Anwar dah gagal, Najib dan Zahid gagal mendapatkan sejumlah surat ukuran bersumpah dalam bilangan yang mencukupi untuk sebagai sokongan terhadap Anwar untuk menjadi Perdana Menteri ke-9, maka rancangan asal ialah mereka akan tunggu sehingga Februari, kemudian cetuskan pembubaran parlimen, dan kemudian mereka akan bertanding di pilihan raya, iaitu Barisan Nasional bertanding atas kapasiti dia sendiri, PKR, Pakatan dan sebagainya bertanding atas kapasiti sendiri, dan kemudian selepas pilihan raya mereka akan berjumpa dan lihat sekiranya jumlah kerusi Pakatan Harapan dan jumlah kerusi Barisan Nasional cukup untuk bentuk kerajaan, maka mereka akan bincangkan pergabungan. Tetapi malangnya Zahid dah tahu wujudnya kumpulan pemisah ini. Jadi oleh kerana itu beliau tertekan. Dia terpaksa mengumumkan bahawa perlu ada pilihan raya secepat mungkin. Tetapi sebenarnya Zahid takut. Dia sebenarnya takut sebab kalau diadakan, kalau UMNO cuba cetuskan kejatuhan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional dan angka COVID tinggi, yang di-Pertuan Agong tidak akan membubarkan parlimen. Sebaliknya berkemungkinan tinggi, amat tinggi, akan berlaku pelantikan Perdana Menteri baru. Dan Zahid takut bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad akan kembali sebagai Perdana Menteri. Dan seandainya perkara itu berlaku, maka kita akan kembali kepada the real rule of law. Dan kemungkinan Zahid untuk lepaskan tengkuk dia dari pintu belakang ni amat mustahil. Jadi itulah Zahid dah terperangkap. Dalam keadaan terperangkap ni, dia tak boleh buat apa-apa. Dan tiba-tiba kita baca berita hari ini, anak dia sudah diberi jawatan. Saya tak nak buat spekulasi lebih daripada itu. Semalam Zahid buat kenyataan, hari ini anak dia diberi jawatan. Jadi apa pun sebenarnya Zahid dah terperangkap, Najib dah terperangkap, mereka dah terjerat. Kerana sekiranya Zahid semalam tidak keluarkan kenyataan yang mengatakan dia nak pilihan raya cepat, maka kem pemisah ni ataupun puak pemisah ni akan mengorak langkah untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Mereka tidak akan tunggu sehingga parlimen dibubarkan. Mereka akan membuatnya. Mereka tidak kisah kalau andai kata Tun kembali sebagai Perdana Menteri ke apa, mereka tidak kisah. Mereka cuma nak parlimen dibubarkan. Kerajaan pimpinan Perikatan Nasional tumbang. Okey. Dan mereka tidak ingin Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri. Mereka hendak kerajaan dan pentadbiran baru. Jadi saya tidak berbohong bila saya kata sudah lahir satu kumpulan pemisah. So itulah yang sedang berlaku sekarang. Dan saya percaya semalam apabila Zahid keluarkan kenyataan tu, dia sebenarnya cuba melengahkan kumpulan pemisah ni dengan berpura-pura untuk menyebelahi mereka dan menyuarakan persetujuan dia agar pilihan raya diadakan secepat mungkin. So mungkin Zahid merasakan jika kumpulan pemisah melihat Zahid sendiri pun dah kata macam tu, jadi kita tunggu. Zahid tahu apa dia buat. Jadi Zahid dapat membeli masa dan perlahan-lahan meyakinkan mereka untuk tunggu sampai bulan Februari. No way, mereka tak akan tunggu. Dah siap beri cabaran bahawa ada pihak tertentu akan tarik terus. Mereka sekarang memberi petunjuk secara halus kepada Zahid dan Muhyiddin bahawa ini yang mereka hendak. Jadi kalau mereka lihat pihak lain semua melengahkan masa, Zahid dan tim A dan sebagainya, mereka akan mengorak langkah. Lagi satu saya nak nyatakan di sini, Tajuddin Abdul Rahman hari ini mengesahkan memang UMNO terbuka terhadap kerjasama dengan DAP dan PKR. Ini lagi satu kenyataan daripada seorang pemimpin tim A yang membuktikan apa yang saya katakan selama ini. Ini Tajuddin yang beritahu hari ini. Dan Tajuddin memberi alasan ia adalah untuk kesinambungan UMNO, untuk memastikan UMNO masih hidup. Sekaligus bermakna Tajuddin secara tidak langsung telah mengaku bahawa UMNO kini berada dalam tahap paling lemah dalam sejarah.